Jom belajar pengajian perniagaan bersama Cikgu Rizal Part 3. So nak tahu apa tajuk hari ini? Jom kita terokai subjek pengajian perniagaan semester pertama. Untuk Part 3 pada kali ini, kita akan belajar bab yang pertama, perniagaan dan persedaran. Topik 1.1, pengenalan kepada perniagaan. Tetapi video ini hanya tertumpu kepada subtopik faktor pengeluaran dan proses perniagaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran diharapkan pelajar-pelajar dapat yang pertama menyenaraikan 5 faktor pengeluaran dan yang kedua pelajar-pelajar dapat menghuraikan 5 proses perniagaan. Mari kita lihat subtopik pertama untuk kali ini iaitu faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ada 5 iaitu bahan mentah, modal insan, keusahawanan dan teknologi. So, apa yang dimaksudkan dengan kelima-lima faktor pengeluaran ini? Yang pertama ialah bahan mentah. Bahan mentah merujuk kepada input-input yang akan digunakan dalam proses pengeluaran bagi menghasilkan sesuatu produk. Sebagai contoh, kalau kita nak menghasilkan perabot contohnya. So, input yang akan digunakan ialah kayu, paku dan sebagainya. Okey, bahan mentah yang kita nak gunakan. Okey, yang kedua ialah modal insan, iaitu keupayaan mental dan fizikal yang digunakan dalam aktiviti perusahaan atau perniagaan. Okey, dalam arti kata lain, tenaga pekerja. So, dia boleh terdiri daripada buruh mahir dan juga kurang mahir. Yang ketiga ialah modal. Modal ialah sebarang bentuk pelaburan yang akan menghasilkan pulangan kepada syarikat. Terdiri daripada bentuk wang atau aset. Yang keempat ialah keusahawanan, iaitu orang yang membentuk perniagaan atau orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran dan menjadikan sebagai output dalam pengeluaran. Seseorang usahawan ni sanggup mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Seorang yang kreatif dan juga inovatif. Dan yang terakhir sekali ialah teknologi, iaitu peralatan yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Okay, tujuan dia untuk membantu melancarkan operasi perniagaan. Sebagai contoh, mesin yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Jom kita tengok pula proses perniagaan. Proses perniagaan terdiri daripada 2 proses. Yang pertama, proses input. Yang kedua, proses tambah nilai atau transformasi. Proses yang ketiga ialah proses output. Proses yang keempat ialah proses pemasaran. Dan proses yang terakhir ialah untung atau rugi. Okay, so diingatkan bila soalan keluar berkaitan dengan proses perniagaan, untuk menjawabnya pelajar perlu jawab ikut susunan yang betul. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kelima-lima proses tersebut. Okay, yang pertama ialah proses input, iaitu merujuk kepada faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan output. Okay, kalau dalam video sebelum ini kita dah tengok faktor-faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ada 5, iaitu modal insan, bahan mentah, teknologi dan keusahawanan. Jadi input merujuk kepada kelima-lima faktor tersebut yang akan digunakan untuk menghasilkan output. Yang kedua pula ialah proses tambah nilai atau transformasi, yang bermaksud proses menukarkan input kepada output. So, dalam arti kata lain, faktor-faktor pengeluaran tadi kita akan gunakan untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Yang ketiga ialah proses output, merujuk kepada hasil akhir yang diperoleh. Okay, so sekiranya syarikat merupakan syarikat perabot contohnya, so hasil akhirnya ialah perabot. Yang keempat ialah pemasaran, iaitu urus niaga yang akan berlaku di antara pengeluar dan pembeli. Pada peringkat yang keempat ni, pemasaran ni, produk telah terhasil. So sekarang ni produk akan dipasarkan kepada pengguna. Dan yang terakhir sekali iaitu untung atau rugi, iaitu untung ialah jualan melebihi kos, manakala rugi ialah jualan kurang daripada kos.
Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok apa yang ada dalam proses perniagaan. So, sekarang kita jom jawab soalan ini. Soalannya, huraikan proses perniagaan bagi kilang perabot. So, macam mana kita nak jawab soalan yang diberikan? Okey, tengok kepada soalan sungguh kita huraikan. So, bermakna kita perlu memberikan isi yang lebih untuk soalan tersebut. Ini contoh jawapan bagi soalan tadi. So, soalan diberikan huraikan proses perniagaan bagi kilang perabot. Okey, untuk menjawab soalan ini, step yang pertama kita mesti membuat ayat pendahuluan sebelum memulakan sebarang jawapan. So, kat sini antara ayat pendahuluannya ialah proses perniagaan bagi kilang perabot ialah, baru kita akan masukkan jawapan. Okey, tip yang kedua, untuk soalan proses, pastikan ikut urutan. Okay, so kita kena ikut flow dia daripada proses pertama sehingga proses yang kelima. Okay, so jawapan dia yang pertama, input. Kita bagi definisi merujuk kepada faktor-faktor pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan output. Kita bagi contoh ataupun huraian ataupun perkaitan kes. Dalam soalan tadi dia ada bagi situasi kilang perabot. Ini bermakna contoh ataupun huraian tu perlu kita kaitkan dengan kilang perabot tadi. Okay, sebagai contoh, untuk menghasilkan perabot, perniagaan memerlukan bahan mentah seperti kayu, paku dan lain-lain. Perniagaan juga memerlukan modal insan iaitu pekerja, teknologi seperti mesin memotong dan juga memerlukan idea atau rekaan perabot. Ini merujuk kepada usahawan. Okey, yang kedua, fakta proses tambah nilai ataupun transformasi. Kita berikan definisi iaitu merujuk pada proses menukarkan input menjadi output. Kemudian kita masukkan poin yang ketiga iaitu perkaitan kes ataupun huraian. Kesemua faktor pengeluaran akan digunakan bagi menghasilkan perabot. Bahan-bahan mentah seperti kayu akan dipotong oleh pekerja mengikut saiz yang ditetapkan menggunakan mesin dan dicantum bagi menghasilkan perabot yang ditetapkan. Proses yang ketiga ialah output. Okey, bagi definisi iaitu merujuk pada hasil akhir setelah input diproses. Perkaitan kes sebagai contoh, untuk almari merupakan hasil terakhir setelah kesemua faktor pengeluaran diproses. Seterusnya, proses yang keempat iaitu proses pemasaran. Kita bagi definisi merujuk kepada urus niaga yang akan berlaku di antara pengeluar dan pembeli. Kita bagi perkaitan kes, almari yang sudah siap akan ditentukan harga dan dipasarkan untuk dijual kepada pengguna. Dan proses yang terakhir adalah untung atau rugi. Bagi definisi, untung ialah lebihan jumlah hasil melebihi jumlah kos, manakala rugi ialah jumlah kos melebihi jumlah hasil. Kita bagi kaitan kes ataupun contoh. Sebagai contoh, kos sebuah almari ialah 200. Peniaga perabot menjual almari tersebut dengan harga 250. Ini bermakna perniagaan perabot mendapat untung sebanyak RM50. Okey. So itu antara jawapannya. Kalau kebiasaannya kalau kata keluar dalam soalan pilihan dan sebagainya, so huraian kita perlu lengkap. Okey, biasakan buat fakta, definisi, huraian ataupun perkaitan kes, dan diingatkan lagi sekali bila soalan berkaitan dengan proses, tolong ikut urutan dengan betul. Senangkan soalan tadi. Okey, walaupun soalan dilihat agak senang, namun masih ada beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon. Okey, mari kita lihat antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh calon-calon dalam menjawab soalan proses perniagaan. Okey, yang pertama, untuk kebanyakan ataupun ada setengah calon yang gagal memberikan huraian yang tepat. Okey, so bila huraian tak tepat,
So kita tak boleh nak ambil markah maksimum untuk soalan tersebut. Okay, sebagai contoh, kita jawab proses yang pertama ialah input, kita dah bagi fakta, kemudian kita dah bagi definisi, iaitu merujuk kepada faktor-faktor pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan output. Tetapi pada huraian untuk contoh ataupun perkaitan kes, calon tidak memberikan ataupun tidak menyentuh semua elemen-elemen faktor pengeluaran. Seperti mana yang kita tahu, faktor pengeluaran ada 5, iaitu bahan mentah, modal, modal insan, teknologi dan keusahawanan. Okey, ada calon yang hanya memasukkan elemen bahan mentah sahaja. Okey, sebagai contoh, untuk menghasilkan perabot, perniagaan memerlukan bahan mentah seperti kayu, paku dan lain-lain. Itu sahaja yang ditulis. Okey, kita kena ingat. Okey, kalau ada bahan mentah sahaja tetapi tiada faktor-faktor pengeluaran yang lain, tiada pekerja, okay, tiada mesin dan sebagainya, maka output tidak dapat dihasilkan. Okay, bahan mentah tidak dapat bertukar sendiri menjadi output sekiranya tiada orang yang memproses bahan-bahan mentah tadi. So itu kesilapan ataupun kecuaian yang pertama. Yang kedua pula ialah huraian untuk proses tambah nilai atau transformasi. Sama kes juga dengan input. So pelajar atau calon memberikan fakta, memberikan definisi. Okey, tapi pada part huraian, okey, calon gagal kata memberikan contoh-contoh proses yang terlibat untuk menghasilkan output. Okey, so kat sini kalau kata ikutkan jawapan tadi, dia kata kesemua faktor pengeluaran akan digunakan bagi menghasilkan perabot. So sekurang-kurangnya kita kena nyatakanlah contoh. Okey, contoh tadi kayu-kayu tadi akan dipotong. Dipotong tu merujuk pada proses dicantum menjadi perabot. Dicantum tu merujuk pada proses. Okey, so kita kena letakkanlah nama proses itu supaya kita boleh mendapatkan markah yang penuh untuk huraian. Yang ketiga pula ialah huraian untuk output. Okey, so sama juga seperti sebelumnya. So fakta diberikan, definisi diberikan, tetapi calon tidak menulis contoh output yang terhasil. Okay, so berdasarkan kes tadi, output dia ialah perabot seperti almari dan sebagainya, tetapi tidak dinyatakan dalam jawapan. So kesilapan yang tak patut dilakukan. So calon perlu menulis output yang terhasil. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk video kali ini, part yang ketiga. So kita akan berjumpa lagi subtajuk seterusnya di video yang akan datang. Okey, sekiranya ada soalan ataupun komen, boleh tulis di ruangan di bawah, ruangan komen di bawah. Okey, dan jangan lupa subscribe akaun cikgu. Terima kasih.